أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمضان شهر يساب على الخير. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita pada kali ini diberi kebaikan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanun ila ramadanin mukaffiratun majtunibal kaba'ir." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat dan Ramadan kepada Ramadan merupakan pelupus kepada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan selama mana seseorang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Ada di antara masyarakat kita memilih untuk menghadirkan diri sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam melakukan ketaatan dan kepatuhan secara harian mengikut solat 5 waktu. Ada sebahagian yang lain pula cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hanya mendatangkan diri ke rumah-rumah Allah seminggu sekali di hari Jumaat. Dan ada sebahagian yang lain pula mereka cuba untuk mendampingkan diri ataupun mendekatkan diri taqarrub ila Allah setahun sekali, iaitu di bulan Ramadan. Walau apa pun syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan masih ada perasaan, masih ada semangat untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita semua maklumi bahawa bulan Ramadan ataupun disebut dengan satu bulan, atau kita panggil bulan puasa ini, satu bulan yang begitu unik sekali tuan-tuan. Walaupun dengan satu ayat sahaja, iaitu ayat yang ke-182 surah Al-Baqarah, boleh dikatakan hampir keseluruhan ataupun majoriti umat Islam berpuasa. Ayat banyak satu je. Bukan kata Allah sebut cerita tentang puasa ni ada 10, ada 100 ayat. Satu ayat je. Ayat dia 182. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Habis cerita dia, suruh puasa sebagaimana puasa umat-umat dahulu. Jadi muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyediakan platform, menyediakan
tempat dan masa untuk manusia ataupun kita manusia ni, sama ada kita mohon ampun ataupun kita beristighfar, kita beribadat, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada untuk kita bina jati diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun untuk nak memperkasakan erti dan makna keyakinan, keimanan, kepercayaan, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak atau semestinya seseorang yang nak supaya hidup dia dalam keadaan beriman, tidak semata-mata atas dasar nama beriman, tetapi tidak ada kekuatan, maka mereka datang untuk membawa diri dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sebagaimana yang telah diumum tadi, kita dah pun separuh kita berjalan ataupun kita berada di Ramadan. Alhamdulillah. Walaupun berjalan mungkin tidak sebagaimana orang lain berjalan, mungkin kita berpuasa tidak sebagaimana orang lain berpuasa, tapi alhamdulillah. Walaupun kita kata mungkin puasa kita dalam keadaan lemah, puasa kita tidaklah sekuat tenaga anak-anak muda, puasa kita tidak sekuat orang-orang yang bertenaga ataupun ahli-ahli sukan yang mana fizikalnya kuat, tidaklah seumpama mereka. Tapi alhamdulillah kita dapat menunaikan puasa kita, beribadat di bulan Ramadan dah 15 hari. Alhamdulillah malam ni masuk malam yang ke-16. Dan jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sebagai tazkirah ataupun peringatan pada kali ini, saya tak nak cerita puasa, cuma nak sebut besok lusa kita akan sambut satu hari yang dipanggil Nuzulul Quran. Hari dikatakan turunnya Al-Quran, walaupun di dalam perbahasan tentang tarikh turunnya Al-Quran itu ada berlaku perselisihan pendapat. Ada yang kata 27 dan ada yang kata 17. Dan tak apalah, kita sambut besok lusa satu keraian ataupun satu perkara yang diberi oleh pihak pemerintah di negara kita, di mana sempena turunnya Al-Quran. Bukan turun Al-Quran ni kepada Nabi Muhammad, tuan-tuan. Turunnya Al-Quran daripada langit ataupun disebut daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia pada malam 17 itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, surah Al-Qadar, sebagaimana imam kita baca tadi pada rakaat yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Tidak ada ulama sebut malam Al-Qadar ni pada jatuh pada malam 17. Kan? Tak ada. Biasa disebut pada malam 21, 10 terakhir, malam 23, kan, malam 27. Tak apalah tuan-tuan, kita bukan nak bincang tentang tarikh tentang tu, cuma nak ambil sempena kerana kita nak meraihkan satu hari, satu masa di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Jadi yang saya nak bincang, nak sebut, kongsi dengan tuan-tuan, apa yang Allah sebut, apa yang Allah cerita di dalam Al-Quran mengenai Allah turunkan Al-Quran. Ada beberapa ayat insya-Allah, kan? Di kitab pengajaran Allah kata dia turunkan Al-Quran. Surah Al-Qadar tadi dia kata inna anzalnahu fi lailatul qadri. Allah sebut dia turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan ulama bahas, ahli-ahli tafsir bahas malam Al-Qadar itu bila dan diturunkannya dari bila masa. Dan disepakat mengatakan bahawa turunnya Al-Quran malam Al-Qadar iaitu daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, ila sama'id dunya disebut. Okay, itu yang pertama tuan-tuan. Ini jelas tuan-tuan. Al-Quran Allah sendiri sebut, Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maknanya tak adalah yang diturunkan pada malam tersebut malam Al-Qadar, malam yang disebut sebagai khairun min alfi syahrin. Malam yang disebut lebih baik daripada 1000 bulan, ataupun disebut sebanyak 83 tahun 4 bulan. Kalau 1000 bulan itu selama 83 tahun. Saya rasa dalam masjid ataupun tempat kita malam ni mungkin ada seorang dua je kot umur 80 ni. Tu haji berapa dah, Haji? Berapa dah?
77. Tak sampai 80 lagi. Nak dapat 1000 tu. Dah berapa tu haji kita? 80 berapa dah? 83. Tak cukup 1000 bulan lagi. 83 dah tu. Kalau orang kata berjalan tu tak cukup dah 4 silinder, dah 3 silinder. Tak macam baru kan dia. Baik, jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalam surah Yusuf, ayat yang kedua Allah sebut inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang kedua Allah sebut mengenai turunnya Al-Quran. Allah kata dia turunkan Al-Quran berada dalam bahasa Arab. Dan Allah guna inna anzalnahu qur'anan. Allah guna perkataan Quran. Tak semua Allah sebut dengan nama Quran, tuan-tuan. Ada beberapa nama dan ada beberapa fungsi untuk kita. Dan kenapa Allah sebut nama yang berbeza? Allah tidak sebut Quran Melaka. Sebagaimana dalam surah Al-Qadar Allah tak sebut nama langsung. Inna anzalnahu. Allah sebut dengan ganti nama. Hu je. Maka ulama kata hu itu dikembalikan kepada, ganti nama itu kembali kepada apa? Kembali pada Al-Quran. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, di dalam ayat surah Yusuf ayat yang kedua Allah sebut inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran Qur'anan Arabiyyan dalam bahasa Arab la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal, berfikir. Jadi sebagaimana ayat puasa Allah sebut fardu puasa la'allakum, mudah-mudahan kita bertakwa. Allah kata Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab bukan nak suruh kita rasa payah, bukan nak suruh kita kena belajar tajwid, bukan nak suruh kita nak sebut makhraj huruf payah. Tak. Allah kata la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu jadi cerdik. Dengan bahasa Arab tu jadi cerdik, jadi hebat, tuan-tuan, berakal. Ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal. Di tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut perkataan turunnya Quran. Quran sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama asal bahasa Arab daripada perkataan qara'a, baca. Quran dia berasal daripada perkataan asalnya qara'a, qira'ah, bahan bacaan. Sebab tu Quran ini nak cerdik jadi cerdik, orang yang nak cerdik dia kena baca Quran. Kena ambil iktibar, ambil pengajaran, ambil sesuatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Jadi sesiapa yang tidak baca Al-Quran secara mudah, dia tak dapat nak sebut sebagai seorang yang cerdik, walaupun memang mungkin dia cerdik. Sebab ini Allah sendiri sebut Quran satu bahan bacaan. Mana bila bahan bacaan kena baca. Kita kena baca Quran, tuan-tuan. Sebagaimana pada hari ini alhamdulillah, dengan adanya Ramadan, sebahagian daripada sahabat-sahabat kita satu hari baca satu muka surat. Ada sahabat kita satu hari baca satu juzuk. Ada sahabat kita satu hari baca 2 juzuk. Ada berbagai, tuan-tuan. Dan ada yang saya dapat tahu, ada seorang hamba Allah dia cakap dengan saya, dia kata, ustaz, saya nak habiskan satu hari khatam 30 juzuk satu hari. Hebat dia, tuan-tuan. Dia berazam gitu. Maknanya kalau kita kata setiap kali lima waktu, setiap kali 5 waktu sembahyang, lepas solat dia kena baca 6 juzuk, tuan-tuan. Lepas solat subuh baca 6 juzuk. Kalau satu juzuk dia baca setengah jam ataupun 20 minit, tinggal setengah jam lah kita kata standard biasa. 30 minit satu juzuk. Kalau kita baca lambat boleh pergi 1 jam. Nak habis 6 juzuk kena 6 jam. Lepas subuh 6 jam sampai petang. Tapi dia boleh buat, dia kata. Dia cuba. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dan ada juga orang kita satu hari tak baca satu pun. Satu hari baca Quran dah. Sebagaimana yang orang kita biasa. Hari ni berapa juz, tuan-tuan? Petang tadi masa berbuka dah 2-3 juz dah. 2-3 masa berbuka je lah juznya. Juz lah, bukan juzuk. Juz. Juz air lemon ke tebu ke, juz itu lah, juz minum je. 2-3 dah tadi masa berbuka puasa. 2-3 juz. Bukan 2-3 juzuk Al-Quran. Tak apa, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut pada kita dalam surah Yusuf dengan perkataan
Qur'anan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Isra. Allah sebut inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Nah, Allah sebut dalam surah Isra ayat yang ke-9. Allah sebut dengan perkataan Quran juga. Dan Allah sebut Quran yang diturunkan ini, Allah kata yahdi lillati hiya aqwam. Dia memberi petunjuk, dia mendorong manusia supaya manusia lebih kukuh, aqwam, lebih teguh, lebih kuat, lebih perkasa. Di Al-Quran dia akan membina dan bawa diri seseorang, kepribadian seseorang agar lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshiral mu'minin, dan Al-Quran juga memberi berita gembira dan cerita-cerita, gambaran-gambaran yang menyeronokkan bagi mereka yang beriman dan allazina ya'maluna shalihat, orang beriman dan beramal saleh, buat benda-benda baik, buat sesuatu mengikut garis panduan agama, tidak buat ikut suka tak kan? Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah sebut dalam surah Isra ayat yang ke-82 menggunakan perkataan Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziru adh-dhalimina illa khasara. Allah Subhanahu wa taala sebut wa nunazzilu minal qur'an, dan kami menurunkan daripada Al-Quran ma huwa shifaa'un, apa ataupun sesuatu yang boleh menjadi penyembuh, boleh menjadi penawar, wa rahmatun, dan merupakan rahmat, kemurahan bagi orang-orang yang beriman, dan tidak bertambah sesuatu kepada mereka yang zalim, mereka yang tidak beriman, kecuali kecewa dan rugi. Ini Allah sebut, tuan-tuan. Jadi perkataan Al-Quran dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah sebut dengan perkataan Quran. Sebagai apa? Allah kata dia turunkan Al-Quran sebagai satu penawar kepada kita orang beriman. Dan Al-Quran juga merupakan satu rahmat, satu kemurahan bagi kita, tuan-tuan. Dengan murahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Rahim, murah dan penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mana-mana makhluk ataupun makhluk-makhluknya, terutama kita manusia, berada dalam keadaan tidak seimbang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau tidak kerana nilai dunia ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, lau ta'dilu dunya janaha ba'udah ma saqa kafiran ma'a. Jika sekiranya dunia ini mempunyai nilai seberat sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir, orang tidak beriman, walau setitis air. Oleh kerana rahmat murahnya Allah, maka tidak ada manusia yang kehausan. Ada air boleh minum, ada makanan boleh makan, dan ada buah-buahan dan sebagainya. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kalau sebut cerita Rahman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rahman biasa orang Arab dengar, tapi perkataan Ar-Rahim dia tak pernah dengar. Orang Arab tak pernah dengar, tak pernah guna perkataan Rahim, walaupun dia juga perkataan bahasa Arab. Sehingga bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang Arab kata, orang-orang kafir itu utamanya, dia kata la na'rifur rahman illa ar-rahmanul yamamah. Kami tidak pernah tahu perkataan Rahman kecuali yang kami kenal ialah Rahman yang berada di negara Yaman, iaitu satu patung yang diberi nama Rahman, tuan-tuan. Jadi kalau kita sebut secara nakal, tak heranlah kalau nama Rahman pun dia jadi jahat. Sebab zaman dulu Rahman tu berhala, tuan-tuan. Kalau sekarang ni nama Abdul Rahman, dia mencuri, tak ada masalah apalah, tuan-tuan. Bukan nama tu yang jadi. Sifat yang ada pada manusia itu yang memburukkan seseorang. Baik muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sedikit sebut Al-Quran sebagai penawar. Oleh yang demikian, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah yang dirahmati dan dikasihi semua, jadikan Al-Quran sebagai penyembuh, penawar kepada masalah-masalah pribadi. Masalah pribadi kita, tuan-tuan,
Jika tuan-tuan rasa diri tak tenteram, tidak tenang, hati ini tidak tenang, maka cubalah tuan-tuan amalkan baca surah Al-Insyirah, Wat-Tini Waz-Zaitun sebanyak 7 kali, kurang-kurang banyak 7 kali lepas solat, terutamanya lepas solat subuh dengan lepas solat maghrib, terutama. Nah, kalau tuan-tuan rasa hati tak teram, sebab ayat akhir surah Al-Insyirah tu dia ceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengambil tafaul, mengambil keberkatan daripada ayat tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala mententeramkan masalah peribadi kita tuan-tuan. Sama ada masalah kita tak tenteram dalam keluarga, rasa tidak tenteram tempat kerja, atau apa saja hati kita rasa gundah gulana tak tenteram, amalkan surah At-Tin sebanyak 7 kali, sekurang-kurang, lebih lagi baik. Kalau nak kuat kena baca 21 kali waktu subuh, lepas subuh 21 kali selepas maghrib. Amalkan, insya-Allah, mudah-mudahan Allah tunjuk kita jalan keluar daripada masalah belenggu yang kita hadapi. Ini antara penawar. Nah, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, penawar kepada Al-Quran merupakan penawar yang melindungi, yang boleh menjadi penyembuh kepada kita, terutama dari sudut gangguan sihir sebagai contoh. Nah, kalau tuan-tuan terasa tuan-tuan duduk balik rumah nanti, ada sesuatu yang menunjukkan ada sihir ataupun ada jin, ada gangguan dia panggil. Kadang-kadang tidak sihir, kadang-kadang jin ni dia pergi duduk je kat rumah kita, dia rasa nak duduk, dia duduk. Nah, ada dia mengganggu kita. Malam-malam kita nampak macam kelibat, kadang-kadang orang panggil kan, kita nampak macam bayang-bayang, kita tengok nampak macam bayang orang berlalu, tapi tak ada. Kalau kerap nampak, mungkin ada. Itu menunjukkan jin ada rumah kita. Kalau sihir, tuan-tuan boleh amal ayat 81, ayat 82 surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala sebut, kata perawat-perawat biasa guna ayat ini untuk membatalkan sihir. Baca sebanyak 21 kali setiap kali lepas solat, selama 21 hari sekurang-kurang. Allah Subhanahu wa taala sebut, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Masa sampai ayat innallaha sayubtiluh, tuan-tuan ulang 3 kali, innallaha sayubtiluh, sesungguhnya Allah membatalkannya, iaitu sihir-sihir yang ada. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin, sesungguhnya Allah tidak memberi kemenangan kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi mudah-mudahan ayat ini boleh melindungi hidup kita. Sebab hari ini banyak kadang-kadang berlaku benda ni tuan-tuan, dekat pejabat ataupun di rumah jiranan dan sebagainya. Orang tengok kita beli kereta baru, nak raya tukar kereta, jiran ni cerling je. Kadang-kadang itu dipanggil sihir secara ain. Dipanggil sihir secara ain. Bila dia tengok dengan perasaan tak baik, boleh jadi mungkin dia tak berlaku terus, 1 hari 2 hari, kereta tu kadang-kadang berlaku aksiden, kemalangan. Mungkin jadi, bukan saya nak tuduh, bukan, jangan tuduh, boleh jadi hasil kerana kita cerita kereta kita bagus pada jiran, dia pun duk rasa sebok hati, dan dia hasad, perasaan dia datang perkataan hasad, maka boleh membawa kepada kerosakan. Ini disebut sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ain, dia panggil. Dipanggil sihir ain ni. Sihir ni banyak jenis tuan-tuan. Dia nak suruh suami isteri berpisah, dia nak supaya seorang yang anak-anak muda tak kahwin. Jin dipanggil jin secara asyik. Dia ganggu anak-anak muda, kadang-kadang perempuan umur dah 30-an, tak ada orang minta dia. Dia kan kata rupa cantik, ada je rupa, tapi tak ada orang. Bukan kata tak ada jodoh, jin tutup dia punya tu kadang-kadang. Bukan saya sebut ni, nak sebut cerita ni tuan-tuan, bukan suruh percaya. Benda tu berlaku, tapi nak sebutnya benda ni berlaku. Jadi bagaimana jadikan Al-Quran, nak sebutnya supaya tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, jadikan Al-Quran sebagai penawar, syifa, melindungi tubuh kita daripada dimasuki oleh jin. Jin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia boleh masuk dalam badan kita sekiranya kita tidak mempunyai kekuatan. Terutama tuan-tuan, sahabat-sahabat yang kurang jaga solat. Sebab tu biasa kebanyakan berlaku kepada kaum perempuan bila mana mereka tak solat.
Tak, masa mereka tak salat, mereka tidak berzikir, mereka tidak berselawat, mereka dah tak baca Quran, mereka tidak ingat Allah dan sebagainya, pula-pula berhibur dengan macam-macam hiburan semasa, maka mudahlah jin masuk dalam badan. Bila dia masuk dalam badan, dia bisik, dia boleh bisik kepada kita tuan-tuan, dia boleh kawan bisikan supaya kita ni tak fikir benda baik, kita fikir benda yang tak baik. Kita tak fikir untuk baca Quran, kita tak akan fikir untuk solat dan sebagainya. Ini antara gangguan. Jadi tuan-tuan kena baca amal, kena amal. Ataupun tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, boleh jadikan sebagai rutin amalan harian, iaitu tuan-tuan membaca bermula dengan surah Al-Fatihah. Tuan baca surah Fatihah sekali, surah Fatihah sekali. Selepas tuan-tuan baca surah Fatihah, tuan-tuan baca surah Al-Kausar, Inna A'tayna 2 kali. Selepas baca Inna A'tayna, tuan-tuan baca surah Al-Kafirun, Qul ya Al-Kafirun 3 kali. Selepas surah Al-Kafirun, baca surah Al-Masad, Iza ja'a nasrullah 4 kali. Selepas itu baca surah surah An-Nasru, kemudian baca surah Al-Masad, Iza ja'a surah An-Nasru, Al-Masad, surah Tabbat Yada sebanyak 5 kali. Kemudian baca Qul huwallah, surah Ikhlas 6 kali. Kemudian baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu bil falaq, dan surah An-Nas, Qul a'udzu bin nas 7 kali. Niat semoga sekiranya ada pada tubuh kita sihir, jin-jin sihir, semoga Allah keluarkan mereka. Tak, baca 7 kali semoga. Baca bila? Setiap kali lepas sembahyang. Tak, 1 Fatihah, 2 kali Al-Kausar, 3 kali Al-Kafirun, 4 kali surah An-Nasru, 5 kali surah Al-Masad, 6 kali surah Ikhlas, 7 kali surah Al-Falaq, 7 kali surah An-Nas. Tak, supaya niat, supaya kalau boleh niat juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan darah kita ini sama ada racun yang berbisa ataupun panas kepada jin-jin yang duduk dalam darah kita. Jadi dia tak selesa duduk. Baca selain tuan-tuan. Nah, jangan takut dengan jin. Bila tuan-tuan rasa takut, dia lagi seronok sebenarnya. Jangan takut, sebab dia makhluk sebagaimana kita. Dia kalau kita sebut Allah, takut dah dia. Nah, orang kita sebut sebagaimana Allah sebut, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Allah sebut dalam Quran, bila sebut perkataan Allah, gemetar hati mereka. Kita manusia tak rasa, tapi jin tuan-tuan sebut Allah. Kalau tuan-tuan sebut Allahu Akbar, gemetar dia tuan-tuan, menggigil dia. Nah, sebab itu Nabi SAW sebut apabila dilaungkan azan, jin-jin ni, syaitan-syaitan yang Nabi sebut syaitan, sebenarnya disebut jin ataupun syaitan ataupun iblis. Iblis dan syaitan satu gelaran kepada jin-jin kafir. Jin dia tak panggil kafir, jin yang jahat, jin ni dipanggil syaitan ataupun iblis. Bila tuan-tuan azan, dia lari. Nabi kata lari itu sehingga terkentuk, sehingga tercirit keluar najis tuan-tuan. Bila mana? Bila azan. Sebab tu tuan-tuan sebut perkataan azan ini satu kalimah yang sangat besar. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sekatu je tuan-tuan. Kalau nak kita belajar lain tentang ni. Ni bukan belajar tentang perubatan, ni belajar tazkirah baru ni. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-50 dan surah Al-Hijri ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala sebut dengan perkataan zikrun. Tadi Allah sebut kataan Quran. Surah Al-Qadar Allah tak sebut nama. Nah, Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 50 dan surah Al-Hijri ayat 9 dengan perkataan zikrun. Wa hadza zikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Allah sebut surah Al-Anbiya ayat 50. Allah kata hadza zikrun, ini merupakan zikir, ataupun hadza zikrun, ini merupakan peringatan. Jadi Al-Quran Allah sebut sebagai zikir. Zikir, jadikan Al-Quran itu seperti zikir, ataupun Al-Quran itu disebut zikrun, peringatan, yang memberi peringatan, ataupun disebut zikrun dengan perkataan sebutan. Sebut Al-Quran sentiasa disebut, sentiasa dibaca tuan-tuan. Nah, sebagaimana perkataan zikir ataupun zikrun disebut kepada sembahyang. Allah Subhanahu wa taala sebut aqimis salata li zikri. Nah,
Allah kata aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk ingat Allah. Jadi Allah sebut sembahyang itu salah satu zikir. Allah sebut Quran ini juga merupakan zikir, tuan-tuan. Zikrun, memberi peringatan kepada kita. Jadi Al-Quran mengingatkan kita mana yang baik, mana yang buruk. Al-Quran mengingatkan kita akan dosa dan pahala. Al-Quran mengingatkan kepada kita antara dunia dan akhirat, syurga dan neraka. Al-Quran mengingatkan kepada kita erti ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi Allah sebut afa antum lahu munkirun. Adakah Al-Quran yang disebut diturunkan oleh Allah sebagai zikrun tadi, peringatan tadi, antum lahu munkirun, kalian terdiri dari kalangan mereka yang ingkar. Mereka yang ingkar mengatakan bahawa Al-Quran itu sebagai peringatan. Ada sebahagian manusia tak percaya bahawa Al-Quran itu sebagai zikrun, sebagai suatu perkara yang perlu disebut dan diingati. Nah, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hijr, Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan zikra, peringatan, iaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Nah, baginya, bagi Al-Quran, kami yang menjaganya. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ringkas ya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 92, Allah sebut dengan perkataan kitab. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Allah sebut wa hadza kitabun, dan ini buku, ini kitab, anzalnahu, yang telah kami turunkan, mubarakun, mempunyai keberkatan, musaddiqun, membenarkan, mencerita dan menggambarkan kebenaran, baina yadaih, apa yang akan berlaku di depan kamu. Al-Quran dan diturunkan sebagai buku ataupun sebagai kitab, menceritakan kebenaran akan berlaku di hadapan kita. Sama ada berlaku hadapan itu, terutama sekali ialah hari-hari akhirat, tuan-tuan. Nah, dalam disebut alam kubur kita, di padang mahsyar kita, titian sirat kita, syurga atau neraka yang akan kita lalui semua itu, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dia turunkan Al-Quran dengan nama kitab, mubarakun, mempunyai keberkatan. Nah, Quran ini ada suatu kemuliaan. Quran merupakan suatu kekuatan. Mubarak dengan makna isti'adah, dengan makna sa'adah. Al-Quran merupakan suatu perkara yang boleh memberi kegembiraan. Al-Quran merupakan suatu buku yang memberi ketenangan bagi mereka yang membacanya. Sebab tu dia beri nama katabah, kitab. Kitab daripada bahasa Arab, katabah, kutab. Katabah maknanya tulis. Mana kitabun, kitabah, kitabah maknanya tulisan-tulisan. Ya, Al-Quran merupakan tulisan-tulisan yang memberi kebaikan, yang memberi kemuliaan, yang memberi keberkatan, yang memberi pencerahan, penjelasan kepada umat manusia, dan memberi tunzir, memberi inzar, memberi kesedaran kepada umat manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan manusia yang berada di dalam salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Al-Quran disebut juga kitab, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fi. Ini Quran merupakan kitab, sebuah buku. Nah, di Allah turun, Allah sebut dengan perkataan kitab, tuan-tuan. Nah, suatu perkara yang disebut sebagai tulisan yang perlu kita sama-sama membaca dan menghayatinya. Baik, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua, Allah sebut tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Allah sebut dengan perkataan furqan pula, tuan-tuan. Nah, Allah kata maha suci Allah yang telah menurunkan furqan. Furqan daripada perkataan faraqa, farqun, pembeza.
Beza di antara benar dan batil. Al-Quran menceritakan kepada umat manusia mana yang benar, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah, mana yang sah, mana yang tidak sah. Jadi sesiapa yang nak mengetahui tentang kebenaran dan beza di antara benar dan tidak, maka hendaklah mereka menghayati, mereka mempelajari, mereka merenung atau melihat kepada Al-Quranul Karim. Allah sebut ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Kenapa Allah sebut Quran itu sebagai furqan, sebagai pembeza? Allah kata liyakuna lil alamin nazira. Mudah-mudahan Quran itu dapat memberi nazir, dapat memberi peringatan, dapat memberi kesedaran, dapat memberi percambahan bagi sekalian alam. Dimaksudkan dengan sekalian alam di sini iaitu seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Apabila manusia melakukan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah melakukan kerosakan, nescaya makhluk yang lain juga akan menikmati sama keindahan hidup ini, tuan-tuan. Kerana manusia yang rakus, maka pokok-pokok habis ditumbangnya. Kerana manusia yang tidak sopan, habis lauk-lauk, ikan-ikan, sungai-sungai jadi kotor. Kenapa? Pembuangan sisa-sisa. Nak mudah, maka buang sisa-sisa ke dalam laut. Sedangkan di dalam sungai, dalam laut terdapat berapa juta makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak. Kalau orang buang sampah rumah kita, kita dulu lagi bergaduh. Kita buang sampah, kita buang benda-benda yang disebut dengan kotor ke dalam sungai yang dihuni oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian Allah kata Quran ini sebagai furqan. Dia memberi pembeza, membezakan di antara mereka yang beriman, mereka yang tidak beriman, mereka yang taat dan mereka yang tidak taat. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Al-Quran juga disebut dengan perkataan kitab dalam surah Al-Kahfi. Kalau tadi imam kita dalam solat tarawih dah baca surah Kahfi semua di atas tengah-tengah sampai ke hujung, di awal ayat pertama disebut alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Allah sebut juga dengan nama kitab. Dan tujuan Allah sebut, Allah kata yaj'allahu lam yaj'allahu iwaja. Allah turunkan Al-Quran ini dengan nama kitab, semoga manusia lam yaj'allahu, tidak menjadikannya, manusia terutamanya, iwaja, tidak berada dalam keadaan terumbang-ambing. Iwaj maknanya bengkang-bengkok, tak tentu hala. Manusia jadi baik, manusia kenal pagi petang. Kita manusia kenal baik dan buruk kerana adanya Al-Quran, tuan-tuan. Jadi satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, satu perkara besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Bulan di mana kita menghayati, kita membesar, kita muliakan Al-Quran. Sama ada tuan-tuan kita membacanya, kita mempelajarinya, kita bersama-sama mentadabbur, mengambil pengajaran dan iktibar daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang ada pada kali ini dan saki-baki yang lebih kurang ada 14 atau 15 hari lagi yang kita akan lalui, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jadi saya rasa sekadar itulah sebagai sedikit peringatan ataupun sebagai sedikit perkongsian daripada saya mengenai Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Allah turun dalam bahasa Arab. Kata dengan Allah la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kita berakal. Allah sebut Al-Quran diturunkan dengan nama Al-Kitab, mudah-mudahan kita diberi keberkatan. Mubarakun, kita mendapat keberkatan. Al-Quran disebut dengan Az-Zikru litunzira bihi, semoga kita mempunyai kesedaran. Al-Quran disebut dengan perkataan Quranan Arabian. Al-Quran disebut dengan perkataan Quran dalam bahasa Arab, atau Al-Quran disebut dengan Arabian. Yahdi bihi ila yahdi aqwam, dia menunjuk manusia kepada jalan kebenaran. Dan Al-Quran juga disebut dengan perkataan Furqan, pemisah, pembeza di antara benar dan buruk. Kata dengan Allah liyakuna lil alamin nazira, juga sebagai inzar, memberi peringatan, memberi kesedaran, memberi kefahaman kepada umat manusia di dalam kehidupan dunia ini. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sekadar itulah daripada saya sebagai sedikit
peringatan atau perkongsian bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diberi kebaikan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk dari daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Minta ampun dan maaf pada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya zal jalali wal ikram. Allahumma arhamna wa'fu 'anna waghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ij'alna min 'utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'al muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna min su'ada'i, Allahumma ja'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna Allahu min al-ashqiya'il mardudin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah kami, Kau kasihanilah kami dengan kedatangan Ramadan, dan Kau ampunkan dosa dan kesilapan-kesilapan kami, dan Kau bebaskan belenggu-belenggu kejahatan, belenggu-belenggu maksiat, belenggu-belenggu neraka yang membawa kepada kemurkaan-Mu ya Allah. Dan jadikan kami di antara mereka yang mendapat kebebasan atau diberi pembebasan oleh-Mu ya Allah, sempena dengan kemuliaan dan keberkatan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau golongkan kami dari kalangan mereka yang diberi kesenangan, diberi ketenangan, diberi keceriaan, diberi kebahagiaan sempena Ramadan yang bahagia ini ya Allah. Jangan Kau golongkan kami dari kalangan mereka yang merasa merana, kecewa dan sengsara dengan kedatangan Ramadan yang mulia ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau panjangkan sedikit usia kami agar kami mampu dan berada pada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan Kau berikan sedikit kekuatan kemampuan agar kami mampu berdiri, kami mampu menunaikan salat secara berjemaah, kami mampu untuk membaca Al-Quran, kami mampu menandatangan berdoa kepadamu sempena kedatangan malam Al-Qadar tersebut ya Allah. Jangan Kau hina kami dengan kedatangan malam-malam, masa-masa dan saat yang mulia ini, dengan kami terbiar begitu sahaja berlalunya kemuliaan tanpa kami mendapat sedikit faedah dan kebaikan daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.